Okey ya, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi. Okey, kita mulakan kelas kita pagi ini dengan bacaan umum kita Al-Fatihah. Okey, selawat ke atas Nabi ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey ya, ini kelas pertama kita bagi kelas reka bentuk berbantu komputer ataupun CAD komputer aided design untuk kursus DAE 21502. Okey, semua boleh dengar suara tak? Kalau tak nak guna mic pun boleh respond dengan chat ya. So nak tahu sama ada kamu clear tak? Clear. Yes. You know? Clear? Okey. Okey, boleh mula tak? Kita nak tunggu ada kawan rasa hampir kalau untuk ini kelas untuk section 4 section 8 Betul kan? Section 8 kan? Okey, betul So ini adalah untuk kelas untuk section 8. So saya punya mood sebab saya ada 4 section yang nak kena conduct. So kemungkinan besar sebab kalau nak buat kelas untuk tiap-tiap section tu saya rasa tak berapa, orang kata tak berapa bervalue sangat lah. So saya akan buat mungkin pada minggu ni saya akan buat kelas mungkin untuk section 8. Kemudian minggu depan saya akan buat kelas untuk section 6, section 4 dan section 2 lah. Ataupun saya bercadang untuk awal ni kita akan buat untuk 2 section lah. Mungkin satu seminggu tu 2 section. Kemungkinan besar kita akan buat kelas kalau katakan hari ni section 8. Okey, mungkin hari Rabu lah. Hari Rabu petang saya akan buat kelas untuk section 2 ataupun section 4 saya rasa. Rabu petang. Cuma kelasnya kelas yang berlainan lah. Maknanya kalau hari ni kita akan buat introduction. So saya tak akan buat introduction pada section lain. So saya akan screen recording. Kemudian saya akan share dengan rakan-rakan yang lain yang tak dapat online bersama kita lah. Itu cadangan saya. So tengok kalau saya sempat menyediakan bahan untuk hari Rabu ni, kita akan buat kelas untuk hari Rabu ni lah. Mungkin akan mula lab 1 pada hari Rabu. Okay, so sekiranya ada apa-apa pertanyaan, kamu boleh terus kalau kamu tak nak interrupt saya, kamu boleh dekat chat pun boleh terus kamu boleh chat so saya boleh jawab terus. So kelas saya rasa saya tak nak kelas kita, maknanya kalau dalam jadual tu sebenarnya 4 jam kan. So lecture dia mungkin sampai dalam sejam sajalah, mungkin 40 minit hingga ke sejam. Mungkin lebih awal lah sebab kalau ikutkan dalam jadual kita untuk setiap section tu akan ada kelas 4 jam kan, 1 jam lecture and then 3 jam lab. Biasa macam tu lah. Tapi kebiasaannya dalam sebelum 2 jam tu budak-budak dah sempat menghabiskan dia punya lab dia lah. Okay, saya mulakan sekarang. Okay, kita tengok RPP dulu. Okay, ini RPP untuk DAE 21502, Computer Aided Design atau reka bentuk berbantu komputer. Okay, ini kita punya RPP. So pastikan kamu berada dalam kursus yang betul
computer aided design. Okay, course dia punya code dia adalah DAE 21502. Okay, ni dia punya synopsis. This course aim at developing skills and of electronic simulation and design with the aid of a computer design software. Emphasize on the fundamental electronic design simulation, printed circuit board design and electrical drawing using computer aided engineering tools. Okay, untuk yang mengajar subjek ni, okay, untuk mengajar ni ada dua orang. Saya sendirilah, Tunku Nazlin. Okay, semua kenal kan. Okay, lagi seorang adalah Dr. Muhammad Faizal. So sekiranya kamu ada apa masalah, boleh tanya saya ataupun Dr. Muhammad Faizal lah. Okay ya. So kita punya kursus ni adalah 2 credit hour. So pembahagiannya adalah 1 jam untuk lecture dan 3 jam untuk lab. Biasanya kalau dalam secara face to face ni, yang sebelum berdasarkan pengalaman sebelum-sebelum ni, maknanya kebanyakan pelajar boleh menghabiskan lab dia dalam masa 2 jam lah. Okay, ni dia punya CLO dia. Boleh tengok ada 3 CLO. Okay, ini dia punya course content dia. So dia ada 5 chapter. Kalau kita tengok. Cuma bila ada 5 chapter ni, tak adalah bermaksud dia untuk chapter 1 ni saya akan ajar kuliah saja terus satu chapter satu kuliah. Tak. Sebenarnya chapter ni dia akan diterangkan dalam lab. Semua chapter ni cover dalam lab lah. So kalau untuk chapter 1 ni sebenarnya adalah untuk lab 1 . So kalau untuk chapter 2 ni sebenarnya pakai untuk keseluruhan lab lah sebenarnya. Lab 1 pun pakai, lab 2 pun pakai dan sampai lab 7. Okay. So untuk kita punya kursus ni dia ada 7 lab . 7 lab rasanya. Sebelum ni ada 8 jadi 7. So dia akan cover mula kita akan buat melukis circuit sahaja. Kemudian kita akan tengok dia punya DRC dia, design rule checking. So tengok sama ada circuit kamu tu okey ke tak. Lepas tu kalau untuk lab 3, 4 dan 5 tu baru kita akan ada simulation lah. Tengok bergantung kepada circuit apa yang kita nak tengok dekat circuit. Okay, ni dia punya chapter 1, chapter 2. Okay. Ni chapter 3. Okay, ni nombor chapter 3 ni adalah dia punya analisis. Kita ada bias point analysis, small signal transfer function, direct current analysis, the parametric analysis, alternating current analysis, transition analysis. Okay, logic circuitry simulation. So yang ni saya akan terangkan dalam lab lah. So kita akan buka lab, tengok circuit, kemudian terang apa yang dimasukkan dengan analisis. Okay, chapter 4. Kemudian ni adalah untuk chapter 5. Chapter 5 ni adalah PCB ya. Printed Circuit Board. Okay, PCB ni biasa yang kamu kalau kamu biasa pakai Arduino kan, tengok board Arduino tu, yang board dia tu, itu kita panggil PCB lah. Itu adalah contoh PCB yang paling simple lah. So PCB ni memang banyak digunakan dalam electronic industry. Cuma yang biasa kita pakai dekat universiti ni adalah untuk basic saja kan. Let's say kalau kamu pakai untuk kamu punya FYP tu, so mungkin kamu pakai microcontroller menggunakan Arduino, and then kamu ada extra circuit. Extra circuit sepatutnya kita buat dalam bentuk PCB lah.
Maknanya kalau kita dah buat circuit di atas breadboard, dah tengok circuit tu betul, kemudian kita akan transfer circuit tu kepada PCB. So kalau PCB ni dia nampak lagi kemas. Okey, cuma dekat UTHM sekarang ni, kalau dekat Pago saya tak pasti. Kalau dulu makmal PCB tak boleh buat lagi PCB, sebab PCB ni dia banyak proses je lah. Dia banyak proses dia. Memula kamu kena design pakai software. Kemudian daripada software tu kita akan print, lepas tu kamu akan masukkan pakai PCB lah, letak atas PCB, letak kamu circuit tu atas PCB. Lepas tu kita expose dekat UV. Lepas tu kita etching. Lepas etching, lepas tu nak tembuk lubang lagi, masuk komponen, solder. Lebih kurang tu dia punya proses ni lah untuk PCB. Tapi tu benda untuk yang simple proses untuk PCB lah. Tapi PCB sebenarnya banyak tak semesti yang dalam UTHM yang kita guna sekarang ni, kita menggunakan orang kata single layer ataupun dua layer PCB lah. Kalau dua layer tu maknanya kita boleh pakai depan dan belakang. Tapi kalau untuk current teknologi ni, dia boleh sampai satu side tu dia boleh buat double layer, triple layer lah. Maknanya walaupun kita tengok atas tu circuit dia simple je, tapi sebenarnya kemungkinan besar bawah daripada yang atas sekali, lapisan atas sekali tu, dia ada circuit dia yang berlainan. Itu adalah untuk PCB. Okey. Okey, ini kita punya assessment. Saya rasa benda ni kita dah finalize. Saya pun dah finalize dengan Dr. Faizal. So kita akan ada quiz. Kita ada test sekali saja sebenarnya, test satu saja test. Lepas tu kita ada ni lah, lab. So lab ni kita akan assess, saya akan nilai melalui kamu punya report lah. Kemudian kita ada simple project lah. So saya akan nilai melalui kamu punya report dan kamu punya presentation. Presentation ni disebabkan kita dalam mode online, so kemungkinan besar kamu kena buat mungkin short video, mungkin dalam 3 hingga 5 minit untuk present kamu punya projek lah. So ini dia punya portion markah dia lah. Kalau untuk quiz 5, test 15, untuk lab markah dia besar 60%. Kemudian kita ada projek. Untuk projek kamu punya adalah 20% lah. So total 100%. So kita tak ada final lah. So kita tak ada final untuk khusus kita. So saya bagi hint awal-awal, untuk kamu score kursus ni, pastikan kamu hantar report. Hantar report, kamu buat projek, insyaAllah kamu akan lulus. Hantar, okey, semua assessment ni saya akan buat menggunakan Google Classroom lah. Saya dah hari tu pun saya dah buat untuk Google Classroom. Kita ada 4 section. Mungkin saya akan kita akan gunakan Google Classroom yang saya dah set up awal-awal lagi. Okey, ini kalau nak tengok, ini dia punya references. So mungkin boleh tengok lah. So kita ada, kalau kita tengok ni Encik Azmi Siddiq. Encik Azmi Siddiq, okey, dia ada buat modul reka bentuk berbantu komputer. Okey, daripada penerbit UTHM. Saya dah share dalam Google Classroom. Kamu boleh download lah. Kepada lagi senang kalau kamu boleh print, lagi bagus lah. Okey, ini Google Classroom yang saya dah buat untuk semester ni. So saya ada 4 section, section 2, section 4, section 6 dan section 8. So sila pastikan kamu berada dalam section yang mengikut kamu daftar. Okey, ini adalah software yang kita pakai untuk kursus ni. Kita ada OCAD Cadence, kita ada NI Multisim, National Instrumentation. AutoCAD ni saya tak pakai. Lepas tu kita CADSoft Eagle ni adalah untuk PCB, untuk lab yang ke-7. Kalau untuk Multisim ni sebenarnya untuk buat lab logik, digital elektronik lah. So lab yang ke-6 rasanya.
So daripada lab 1 sampai ke lab kelima ni kita banyak pakai OrCAD Cadence. Okey, ini adalah untuk kod untuk kita punya Google Classroom boleh tengok nanti saya sharekan dia punya slide ni. Ada section. Okey, ada apa-apa pertanyaan tak? Ada apa-apa pertanyaan? Projek. Okey, projek tu sebab kalau buat group tu sebab kamu jauh-jauh kan. Sama juga dengan kamu punya lab. Kalau dulu kita biasanya kita akan buat 2 orang satu lab, 2 orang satu group. Sebab kat sana sebab kita ada kekangan daripada segi PC kan. Tapi PC saya cukup kalau setakat 20 orang cukup. Ya, kena install untuk semua software tu. Saya dah bagi link untuk Cadence kan. Nanti saya akan bagi link untuk NI Multisim. Okey, kalau boleh yang untuk software Cadence tu kamu pakai yang saya share lah. Mungkin ada yang dapat. Mungkin ada daripada section lain dah dapat daripada Dr. Faizal yang awal-awal tu dia ada bagi yang Cadence rasa version 15 point something rasanya. So yang tu yang pirate yang saya sharekan ni adalah untuk light edition untuk education. So kamu boleh pakai. InsyaAllah untuk light version ni kita boleh pakai untuk kita punya lab lah. Lagi satu dia punya size dia. Kalau yang pakai yang version yang pirate tu dia dalam 2 gig. Dalam 2 gig dia punya file dia. Lepas tu dia cara dia punya software dia nak install dia kamu kena follow dia punya ni lah. Dia agak rumit sedikit. So saya tak galakkan kamu pakai yang pirate punya lah. Kalau kamu dah ada, memang dah ada dalam PC kamu dah install sebelum ni. Mungkin kamu dah install untuk subjek-subjek yang sebelum ni, tak ada masalah. So tak perlu kata nak pakai yang saya bagi tu. Kalau dah ada dalam PC kamu, okey kamu boleh pakai. Teruskan terus. Pakai yang kamu dah ada lah. Tapi kalau kata belum lagi, kamu pakai yang light edition. Okay, nanti saya akan bagi share. Takut ada kawan-kawan kamu yang baru masuk ke group. So, saya akan share balik. So, pakai ni Cadence. Kita pakai OrCAD Cadence. Sebenarnya OrCAD Cadence tu sendiri kita boleh buat untuk apa orang kata untuk PCB. Saya rasa untuk buat logik pun boleh sebenarnya. Tapi cuma kita nak orang kata membiasakan pelajar-pelajar dengan banyak software. So kamu boleh sebab itu kita ada 2-3 software yang kita akan pakai lah. Okey Okey, group projek adalah sendiri individual project. Kemudian lab report pun individual lab report lah. So kamu kena buat masing-masing. Sebab kamu bukan kalau duduk dekat asrama tu lain lah kan. Ke ada yang duduk dekat asrama? Ada yang dah balik ke UTSM tak? Sebab kita ada juga student yang student diploma yang mohon untuk balik ke UTSM. Tak ada masalah. Tetapi kena minta ni lah. So kalau katakanlah ada masalah PC, sebenarnya saya lagi concern masalah PC sebenarnya. Sebab bila kamu nak pakai software tu, kamu kena software kamu kena ada laptop paling kurang, laptop ataupun desktop tu paling kurang pun saya rasa i5 ke i5 ataupun kalau pakai AMD pun R5 ke. Kalau i3 tu saya takut berat. i3 ataupun R3 ke. Agak berat lah bagi saya. Siapa yang pakai gamer tu, yang tu sepatutnya tak ada masalah lah.
Tapi kalau kata Encik saya tak boleh install, tapi pakai PC kata canggih-canggih ni tak boleh install. Tu sepatutnya tak ada masalah untuk ni. i7 boleh, tak ada masalah. i7 tu dah powerful. Saya sendiri pun pakai AMD je. i7 pun boleh tak ada masalah. Tapi sebab saya rasa yang pakai yang light ni apa ringan lah, sebab sebelum ni saya pakai yang Pirate tu. Dia berat, agak berat lah. Itu sebelum ni saya pakai yang i7 je. i7 yang lama. So kalau Celeron tu lagilah. Kalau pakai Intel Atom saya tak tahu macam mana. Kamu boleh try lah kalau pakai Intel Atom. Ada lagi pakai Intel Atom. Ada kalau pakai netbook kan. Kalau tak boleh, kalau mana yang ada dekat UTHM tu boleh mohon untuk masuk ke dalam lab lah. So mungkin saya boleh guide pelajar tersebut masuk ke lab. Okay, kita akan buat kelas secara face to face lah. Kalau ada yang ada di UTHM lah. Tak ada masalah, tapi kena bagi tahulah sebab saya pun ada hari yang saya tak ada di Pagoh. Contohnya kebanyakannya hari inilah Isnin dengan Rabu saya tak ada di Pagoh. Hari lain tu insya-Allah ada. Tapi kena bagi tahu awal. Kalau ada yang student yang ada di UTHM lah. Boleh. Okey ya? Ada apa-apa lagi pertanyaan? Okey. Kita tengok. Ada yang dah install tak? Ada dah install. Saya tengok ada 2-3 orang yang tanya saya bila dia buka OrCAD tu dia kosong kan. Saya tengok hari ni saya tunjukkan nak upload library lah. Ada ya, Cadence. Dah install. Ada library tak dalam dia? Dah check library dia ada tak? Okay. Kosong lah. Sekejap. Okay, ni. Saya tengok. Saya ajarkan cara untuk. Okay, ni dia punya software untuk Cadence kan. So, bila kita start new project ni. So, hari ni kita tak buat ni lagi ya. Kita tak buat lab lagi lah. Contohnya, okay. Kita nak set up library dia lah. So, kita bila start ni project, kamu bagi nama. Tengoklah, kita tengok. Dia tengok bergantung kepada kalau kamu dah buat schematic saja, kamu boleh pakai schematic sajalah. Ataupun kalau buat analisis, boleh check yang atas. So, bila keluar kat sini, okay, ini yang dia punya pad ni. Kamu boleh tukar pad ni kat atas ni. So, macam ni kalau kamu nak tambah place part kan. Biasanya kalau kita nak tambah komponen ke dalam kamu punya projek tu, contohan kalau kita nak tambah resistor kan. So, dia akan keluar part kat sini. Kamu akan type. Kat sini lah apa yang kamu nak pakai. Contoh kalau kita tengok resistor kan. Part analog. So, kamu type kat sini. Double klik. Bila kamu double klik. So, double klik. Oh, dia keluar gambar resistor. Sikit sangat. So, ni gambar resistor lah. So, escape. So, ini dia punya library dia. Macam mana kita nak tambah library dia. So, biasa kat sini kosong lah. Yang biasa kosong. Okay, saya kosongkan semua. Sekejap, kosongkan tekan X lah. Okay, sekarang ni. Okay, yang ni dia punya ni kosong lah. Yang ni sebab saya dah type kat sini. Saya padam lah. Kita start new project. Schematic contoh. Test 1.
Okey. So kalau kita tengok kat sini, okey, kita ni boleh kira kosong lah kan. Kawasan belah kanan kamu. Belah kanan kamu ada tulisan. Bila kamu ambil place part yang ni. Boleh nampak tak? Boleh nampak tak? Ni yang kat atas ni. Dia sebelah apa, macam apa, select untuk mouse ni. Sebelah dia ada place part. Ni yang kat atas ni. Ya. Okey. Okey, bila dia keluar macam ni kan. Kamu tengok library ni kosong kan. So library ni, okey, kamu nampak ada satu tanda. Tanda yang apa, tanda macam reload ni. Ada tulis library. Kemudian ada yang kotak ni. Sebelah yang ni, yang tengah-tengah. Maknanya dia ada pangkah, dia ada untuk reload yang tengah ni. Okey, yang tengah ni bila kamu klik, dia akan pop up window macam ni lah. Ha. Nampak tak? So, bila kamu pop up untuk window, dia tulis kat sini, dia dekat folder library kan. So, dalam tu dia ada folder PSpice. So, kamu double klik PSpice tu. So, dia akan keluar ni lah. Dia keluar, sebenarnya ni adalah library lah. Okey, dia ada dua, biasanya dia akan ada dua dia akan ada dua folder ni. Lepas tu dia akan bawah dia ni. Bawah ni yang file ni. Yang file satu underscore short. So kamu boleh select all kan. Mana control A. Lepas tu kamu open. Select all, control A. So dia dah select semua, open. So bila kamu open, okey, dia akan keluar library dia. Okey. Faham tak? Saya tengah cari macam mana nak zoom.
Okey ya, saya buat sekali lagi ya. Sekejap. Okey, sekejap. Okey. So kalau kita tengok kat sini, saya nampak tak? Ni. So yang ni adalah untuk tanda select. Itu yang untuk select. Yang ni untuk add part yang saya kata tadi lah kan. So kalau kita pergi ke belah kanan kamu nanti, okey dia ada tulis library kat sini. So sekarang ni library saya dah ada kan. Okey, kamu clearkan library ni. Cancel. Okey, saya clearkan. Maknanya sekarang ni dia tak ada library lah. Sekarang ni memang tak ada library. So cara kita nak add library ni, so ni kamu letak ni, dia akan keluar pop up kan, add library. Okey. So bila kamu tekan ni, okey dia akan pop up window macam ni. Okey, window macam ni lah. So dia akan pop up. So kalau kamu tengok, kamu buka kan. So dia akan tulis, ini capture ni semua folder dalam Cadence lah. So kamu ambil library, okey dia ada PSpice. Okey, ambil PSpice ni, double click, lepas tu dia akan ada keluar macam ni lah. File-file. Banyak file ni. Ada banyak file. Ni semua library ya. So kamu boleh select all, Control A. Control A, open. So bila kamu open, okey, kalau kita tengok, okey dekat library dia dah ada. So kamu boleh dekat part ni kamu boleh inilah tulis apa yang kamu nak. Contohnya kalau kita nak register kan. Ada separuh register kamu kena tengok lah. Biasanya kalau register ni dia letak R analog ni yang biasa kita pakai. R tu mana register lah. So dia pakai prefix saja. Ataupun pakai ni je lah R kan. So kalau kamu tekan double click R ni, bila kamu bawa dekat dia punya workspace dia, kamu boleh letak lah kat mana-mana. Escape. So kalau kamu nak ubah value pun boleh lah. Katakan nak ubah value dia kan, 1 kilo ke 1 mega ke. Ni macam ni saya ubah ke 1 mega kan. Okey, ni 1 mega. Ni saya ubah ke 1 mega. Boleh lah. Tekan OK. Dah ditukar 1 mega. R1 ni katakan kita nak, mungkin dia ni bukan value dia ni kan. Bukan R1, mungkin R3 lah. Kamu boleh tukar lah. Okey, itu cara kita tambah library dalam Cadence. Okey, lepas select all tu, kira bila kamu okey tu, kira dah sepatutnya settle lah. Nak tahu settle ke tak, kamu tengok dekat pad library ni. Dekat library ni, dia ada banyak, ada file. Kalau tak dia kosong macam ni. Ini design cache ni sebab saya dah ambil R tadi. Okey, dia memang tertinggal dalam ni lah. Okey, so bila kamu add ni, ambil.
Ctrl A, enter. So dia keluar banyak-banyak ni. Ingat bila kamu nak select nak cari dia punya part dia kan, kamu kena highlight semua yang dalam library ni. Contohnya kalau kamu highlight satu benda ni saja, okey, maknanya dia akan cari part ataupun komponen tu yang dalam yang kamu T-line ni saja. Contohnya kalau saya ambil dalam ni kan, ni adalah untuk apa, tristor. So yang dalam ni kalau kamu tekan, kamu cari resistor dalam ni, tak akan ada, dia tak akan keluar. So tekan enter kan, so dia tak ada. Dia kata dia tak ada lah dalam library tu. So bila setiap kali kamu nak pakai library kan, bila kamu nak lukis tu, kamu pastikan kamu select all yang kawasan library ni. Cara dia Ctrl A. So bila kamu dah tekan Ctrl A kan, so kita tengok tadi bila saya cari untuk resistor R, okey, dia akan keluar. Ni satu lah. Dia ada R analog. So kamu tekan enter. So kamu boleh place kat mana-mana bahagian dekat workspace lah. Lepas tu kat sini nanti kita tengok lah untuk lag 1 macam mana kita boleh rotate dia, kita boleh pusing dia kiri kanan, semua boleh buat. Okay, sebenarnya dalam, kalau kita tengok dekat folder PSpice tu, dalam ni ada model advance tu, kamu boleh select. Dalam ni pun ada lagi library yang ni lah, yang kita boleh pakai lagi ya. Tapi tengoklah, kata yang saya ambil yang kat luar tadi pun sudah boleh cover lah untuk semua ni. Tapi tengok, kalau mungkin sebab saya ada buat untuk lab 1 tu, untuk cari LED tu saya tak jumpa lagi. Mungkin LED dia punya library dia tak ada lagi. Nanti saya tengok. Saya dah dapat library dia, nanti saya akan terangkan dalam kelas akan datang lah. Sebab kelas akan datang kita akan lukis circuit lah. Okey ya. Dia tak ada stop. Saya tak faham. Saya dah enter, macam mana nak stop? Muhammad Nazmi. Ke komputer kamu hang? Sebab tu tak boleh stop tu. Okey, Muhammad Nazmi. Dah okey tak? Boleh? Saya rasa sebab ni, dia file tu terlampau besar. Lepas tu kalau kita punya processor dia kita lambat, dia tu yang dia sentiasa apa orang kata, tambah dalam library kamu. Saya pun tak tahu dia punya ni, sebab tak nampak dia punya PC dia. Saya pun tak pernah terjadi macam tu pula. Okey. Kalau tak, kamu kena restart balik Cadence tu lah. Lepas tu buang balik dia punya library, lepas tu add balik. Cuba, boleh tak? Okey. Tu ada kawan jawab kata tawakal. Itu kalau level tinggi sangat lah. Boleh lah kalau nak tawakal lah. Okey. Itu adalah untuk cadence sebab kebanyakannya biasanya untuk awal-awal ni biasa kita akan tengok ni lah, kita nak macam mana kita nak tambah dia punya library lah. Lagi satu, bila kamu lukis, bila kamu start untuk lukis circuit tu, ingat library ni kamu kena select all. Ctrl A, kamu dah Ctrl A, okey, baru kamu boleh cari part-part yang kamu nak pakai lah. Okey. So, kita akan tengok untuk lab sheet lab 1 .
Okay, ini saya akan share dalam kita punya Google Classroom nanti. Saya tak share lagi ya. Ada apa-apa pertanyaan tak? Saya pakai apa? Saya pakai Huawei. Saya pakai ni lah, AMD R7. Paksa sebab saya pun ni lah daripada 2 minggu kan ada keadaan PC yang agak, yalah, PC pun PC pinjam daripada UTSM dah lama. Saya rasa dah 7-8 tahun dah. So terpaksa update pada PC baru lah. Nak buat kelas online lagi memang ada masalah dekat kamera pun. Tentu yang saya kena beli PC baru. Yang ni yang boleh online ni. Kalau tak, saya tak boleh online lagi ni. Sebab saya sebelum ni pun saya dah buat kelas. Saya dah rakam. Saya dah rakam secara offline kan. Video yang rakam secara offline tu pun tak jadi. Dia punya suara je ada. Dia punya screen dia tak rakam semua sekali. Itu yang minggu lepas, 2 minggu lepas saya tak boleh buat, nak buat kelas pun tak boleh. Okay. So kita tengok untuk ni adalah untuk lab sheet lab 1 Nanti saya akan uploadkan ke dalam kita punya Google Classroom. Okay. Ini adalah untuk schematic drawing lah. So dia ada dia punya guideline dia. Okay, yang ni saya nak kamu try dulu. Nanti kan untuk next class kita akan buat macam video tutorial untuk circuit yang ni lah. Okay, yang kamu kena lukis yang ni. Yang ni lah. Ada circuit dia. Schematic diagram dia lah. Okay, kamu kena menjawab. Okay, dalam setiap lab sheet tu dia ada dia punya ni lah, ada soalan dan kamu kena jawab lah. Jawab soalan dia. Sebab soalan dia berdasarkan kamu punya lab. Berdasarkan kamu punya lab. So kalau kamu buat, kamu faham lah apa yang ditanya dalam soalan. Okay, ini adalah untuk lab 1. So saya akan sharekan dalam Google Classroom. Okay, ada apa soalan tak? Apa? Okay, biasanya bila saya kata kita buat start lab tu, sebab sekarang ni saya akan bagi saja dia punya lab sheet. Mana bila dah ada video kita buat penerangan tentang lab, contoh lab 1. So saya rasa seminggu lah. Dan kamu boleh hantar minggu depan. So nanti saya bincang dengan Dr. Faizal. Saya rasa kalau seminggu tu okey ke nak lagi cepat hantar besok. Hari ni buat lab, lepas tu besok kena hantar. Macam tu. Okay So sebab saya bagi dalam bentuk saya tak tahu nak bagi PDF ke Word ni. Kalau tu kamu tulis je lah dalam, sebab PDF pun kamu boleh ni kamu boleh edit, kamu boleh masukkan dekat punya ruang jawapan tu. So kamu tak perlu tulis tangan. Sebab kamu buat design, lepas tu kamu kena print screen ataupun save dia ke dalam PDF kan. So benda tu kena pakai komputer kan. Lepas tu kamu buat
software pun pakai laptop, pakai PC kan. Takkan saya nak suruh kamu tulis tangan. So better kamu buat report dia sebab nanti kamu boleh tengok dia punya report dia. So kalau kita tengok dia punya report dia dah cantik. Kamu tinggal nak tulis ruangan kosong saja. Lepas tu hantar dia punya attachment. So ini dia punya guideline dia. Okey, dia punya guideline activity dia. Okey, yang ni start dia kamu punya ni, report kamu. So ini dia punya start kamu punya report Kamu tulis nama kamu. Dia punya ni dia punya eksperimen berapa. Okey, ini dia punya ni kan, borang makan tak ada apa salah. Okey, tinggal question ni yang kamu kena jawab. Okey, lepas tu yang ni print out your complete circuit diagram ni in a PDF format. Yang ni kamu kena attachkan lah. Lepas tu yang ni print out bill of material ni. Ni sebenarnya kamu buat circuit tu nanti kamu boleh ada dekat dia punya dekat sini ada. Tengok kat mana bill of material. Tak perlu. Ke ada section lain buat video? Tak, saya tak perlu. Yang video tu untuk ni saja, untuk kamu punya projek. Takkanlah setiap kali ada 7 lab kamu nak buat 7 video. Saya yang penat nak tengok video kamu. Ada 80 orang. So yang ni cuma report saja. Ni dia punya bill of material, saya lupa. Ni dekat sini ada bill of material. Ni. Yang ni kalau kita tengok dalam lab 1 tu ada bill of material kat sini. Dia sebenarnya bill of material ni maknanya kamu punya komponen yang kamu pakai dalam kamu punya circuit tu lah. Okey, ada apa-apa lagi pertanyaan tak? Saya rasa kelas hari ni ni dia pun dah 40 minit. Dia bila kamu dah siap semua sekali circuit complete, kamu dah buat DRC, design rules check. So kamu dah boleh print kamu punya bill of material. Sebab sekarang tadi kan saya punya circuit pun tak ada circuit pun, ada tinggal ni je. Circuit ni je. So dia tak boleh ni lah. Maknanya dia akan tengok berdasarkan DRC kamu. DRC mana saya? Dah lama tinggal ni. DRC kat sini. Dekat dia punya Windows ni saya tak tahu mana satu. Yang ni DRC ni. Ni. Lepas tu kat bawah ni dia punya bill of material. Ni DRC. So sebab kita punya circuit tak complete, so dia tak boleh ni lah. Okey, ada apa-apa pertanyaan lain? Okey so saya akan bagi mungkin dalam Word lah supaya kamu boleh kamu type kamu punya jawapan tu.
dalam dalam kamu punya report kan, kamu boleh hantar terus report. So saya akan setiap kali saya upload material ataupun lab sheet dalam ke Google Classroom, maknanya kamu kena respond dekat kata material yang saya bagi. Kalau lab 1, so kamu kena hantar dekat lab 1 lah. Lab 2 kamu kena hantar dekat lab 2. Okey. Ada apa-apa lagi pertanyaan? Okey, semua sihat. Saya lupa nak tanya. Semua sihat eh? Ada yang daripada Sabah ada? Alhamdulillah semua sihat-sihat eh. Alhamdulillah saya sihat eh. So Johor pun alhamdulillah lah, dekat Batu Pahat tak satu kes je, satu kes dua kes saja. Cuma di bahagian JB Johor Bahru saja yang banyak lah. Okey. Lagi ada apa-apa lagi pertanyaan tak? Kalau tak ada, so saya akan saya nak stop kelas lah, sebab saya kalau kelas ni panjang-panjang, ini pun sejam ni pun dah kira dekat panjang jugalah kelas ni. Ni dalam 50 minit kan. Saya takut nanti kan, kalau yang mana yang ikut online ni okey lah, dia dah dengar kan. Tak apalah, dia dah dengar 50 minit. Tapi kalau rakan-rakan kamu yang lain, daripada section lain, section 2, section 4, section 6, nanti dia dengar 50 minit punya video nak tengok, nanti kan dia yang pening. Dia forward. Sama juga kalau kamu bila tengok offline kan. Tapi kalau kamu tengok movie 2 jam tak ada masalah. Tapi bila benda yang kamu tak seronok 50 minit tu dah kira panjang. Sebab sebelum ni pun saya ada buat kelas pun, saya tak buat kelas untuk digit. Siapa yang kelas dengan saya pun, video saya paling panjang pun rasa dalam 30 minit. Biasa dalam 15 minit saya dah habiskan lah. 15 minit, 20 minit. Sebab nanti kalau kamu tengok panjang-panjang video ni, kamu yang pening. Mabuk. Saya pun yelah, kalau ikutkan saya pun sendiri pun. Okey. Kalau tak ada apa-apa, okey, nanti video saya akan upload dekat YouTube. Mungkin ada kamu-kamu yang terlepas tadi, ataupun kalau kamu nak tengok refer balik kan. Nanti saya akan upload dekat YouTube. Saya tengok ni, saya tengah rakam, saya tak tahu dia punya kualiti dia macam mana. Katakanlah kalau tak berapa elok, nanti saya pun pening nak kena buat kelas lain lah. Sebab yang ada 3 section lagi yang tak boleh bersama saya hari ni. So saya akan cuba upload dekat YouTube. Okay? So tak ada apa-apa. Okay, kita jumpa. Kehadiran tak ada masalah kot. Saya rasa kalau tak silap saya, bila kita online pakai Google Classroom ni, dia akan hantar dekat Google akan hantar dekat saya siapa yang online lah. Saya tengok lah. Tapi tak ada masalah lah, sebab kita dalam keadaan online kan. Ada yang walaupun dia kata memang dia ada kelas hari ni, tapi mungkin dia time tu dia ada ada keperluan yang maknanya dia tak boleh hadir ke kelas saya, walaupun dia sepatutnya hadir, tak ada masalah lah. So dia boleh tengok video saya. Kalau tak ada video tu lain lah. Tapi sekarang ni kita ada video. So dengan harapan siapa yang tak ada session 8 contohnya hari ni, yang tak ada dalam kita punya kelas, so dia boleh refer balik saya punya video lah. Okey, itu saja untuk hari ni. InsyaAllah kita akan jumpa akan datang lah. So kehadiran tak ada masalah lah. Okey. Tapi cuma lepas-lepas ni, kalau untuk session yang lain, kalau kamu ada masa, kamu masuk je lah. Tapi kalau katakan lepas ni section 8, cik kata kehadiran tak ambil, tak payahlah kita tengok video. Tak boleh lah macam tu. Kalau saya kata yang ada keperluan lah. Mungkin dia ada kecemasan ke, ataupun tak berapa sihat ke, tak boleh nak online kan. So tak apalah. Saya tak orang kata tak begitu rigid tentang kehadiran ni lah. Sebab online kan. Kalau
kamu buka kamu punya Google Meet pun, kamu tak duduk depan komputer pun, siapa tahu kan, tak duduk. Kamu semua pasang profile picture je. So tak ada siapa yang tahu kan. Tak apa. So saya tak ada masalah. Okey. Ada apa-apa lagi tak? Okey. So kita akan jumpa kelas akan datang. Okey, itu saja untuk hari ni. Okey, kita akhiri dengan tas Multifarah dan surah Nas. Okey, terima kasih semua. Okey. Okey.